on Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi sekali dalam kelas PDPR kita. Jadi hari ini selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu yang berada di mana saja kamu berada. Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, jadi kita kongsi dulu apa dia mutiara kata pada hari ini. Okey, mutiara kata pada hari ini ialah berfikirlah positif. Tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Ini kata-kata saya ambil daripada bahasa Indonesia lah. Okay, daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullah. Okay, ini adalah sahabat Nabi, menantu Nabi, anak saudara Nabi. Maksudnya antara ulama-ulama yang hebat lah. Okay, jadi kata-kata dia adalah berfikir positif, tidak kira seberapa keras kehidupanmu. Maksudnya kita sentiasa think positif dalam kehidupan kita. InsyaAllah kejayaan akan menyusul. Kejayaan akan menunggu kita di depan insyaAllah. Okey, jadi kita sambung topik kita iaitu tajuk yang terakhir dalam tajuk panjang jisim dan juga isi pandu cecair iaitu selesaikan ataupun penyelesaian masalah. Okey, dalam standard kandungan 5.4 penyelesaian masalah, standard pembelajaran adalah 5.41 menyelesaikan masalah berkaitan ukuran dan sukatan dalam situasi harian. Situasi kita lah, situasi kita harian. Okey. Okey, jadi bahan rujukannya kita boleh ambil dalam buku teks, okey, buku teks matematik tahun 5, muka surat 210 dan hingga 212. Okey, kita pergi dulu. Kita nak pergi merantau. Saya suka merantau, kita nak merantau ke alam lautan. Jom, sama-sama ikut dulu. Okey, jadi kita sambung kepada topik kita. Selesaikan masalah. Okey, untuk penyelesaian masalah, apa yang penting di sini dalam penyelesaian masalah ialah yang kita nak tekan ialah kata kunci. Okey, kata kunci kita nak tahu itu operasi apa. Okey. Okey, kemudian lepas kita tahu operasi baru kita senang. Okey, contoh di sini kita tengok dalam buku teks ni. Okey, untuk soalan yang pertama, Cliff ingin membentuk, saya tukar kepada laser pointer Okay, Cliff ingin membentuk segitiga bersudut tegak. Dia menggunakan 3 ulas tali seperti ukuran yang ditunjukkan. Nampak sini ada 3 ulas tali di sini dan setiap tali ini ada ukuran dia. Jadi, apa yang perlu kamu perhatikan adalah kamu kena lihat dulu, baca cerita dia sampai habis, kemudian lihat gambar. Kalau ada gambar, kena rujuk pada gambar ni. Okey. Kemudian pergi kepada soalan ni. Soalan ni berangkai sebab ada A dan B. Okey, untuk A, hitung jumlah panjang dalam cm bagi ke semua tali. Manakala B, berapakah beza dalam M antara tali terpanjang dan tali terpendek? Okey, ini soalan dia. Okey, sekarang ni kita nak apa? Kita rujuk fahami soalan dulu. Yang pertama ialah fahami soalan. Dia kata sini tali berukuran 12 cm, 0.16 meter dan 1/5 meter. Ini maklumat dia. Maklumat dia berdasarkan gambar ni. Dia dah bagi maklumat. Kemudian kita kena tahu soalan dia. Ada 2 soalan. Soalan yang pertama, cari jumlah. Okey. Panjang semua tali dalam sentimeter, dan yang kedua adalah cari beza tali terpanjang dengan tali terpendek. Okey, sini kita nak tekankan tips dia. Ialah yang pertama sekali lah kamu kena tahu jumlah. Jumlah adalah apa? Ini yang kamu tahu. Jumlah adalah tambah. Ini kata kunci yang saya nak tekankan di sini. Jumlah adalah tambah. Kemudian beza adalah tolak. Tolong ingat kata kunci tu. Ini memudahkan kamu nanti. Okey, cuma bila ukuran kamu kena tengoklah soalan dia. Dia nak dalam cm. Jadi kamu perhati betul-betul lah. Okey. Okey, kita pergi kepada cara yang pertama untuk selesaikan soalan yang pertama. Nampak sini dia fikirkan cara. Dia buat kotak. Kenapa dia buat kotak macam ni? Sebab dia membayangkan tali. Ini tali lah, tapi tali yang dibesarkan. Tali yang pertama, tali yang kedua dan tali yang ketiga. Dia dibesarkan supaya nampak lebih jelas lah. Okey. Jadi tali pertama 12 cm, 12 cm, 1.5 meter dan 0.16. Jadi untuk A, selesaikan jumlah adalah operasi tambah. Jadi kita tambah kesemuanya. Okey. Bila? Pertama sekali ialah kamu kena buat ayat matematik ini. Ini sangat penting dalam
dalam menyelesaikan masalah matematik ialah mesti kena ada ayat matematik. Ibarat macam kamu buat rumah tak ada plan. Bahaya tu. Membina kereta tanpa plan. Membuat masakan baru tanpa menu. Tanpa apa dia punya senarai barang dia. Susah. Jadi kena ada dulu list dia. Okey, kena ada dulu. Jadi ni ayat matematik. Dalam matematik kena ada ayat matematik. Jadi kita susun dulu semua ayat ni. Dan kita dah tahu operasi ni adalah tambah. Sebab jumlah. Senang saja. Okey. Kemudian baru kita selesaikan. Kita tengok soalan dia nak dalam CM. Okey. Apa pandangan saya peribadi, saranan saya, okey, yang saya showkan secara peribadi. Okey, maksudnya kamu boleh pilih lah. Kamu nak ikut ke tak ikut. Terpulang pada kamu punya pilihan lah. Tak ada paksaan. Okey. Jadi cadangan saya adalah kita menukarkan terlebih dahulu. Yang mana perlu tukar? Yang meter ini. Sebab tu dia birukan meter tu. Senang. Okay, kita selesaikan dulu. Jadi kita tukar dengan euro. Sebab kalau tak tukar tak boleh nak selesai. Betul juga, kena tukar dulu. Jadi tukar. Okay, kena ingat formula dia ataupun nota dia adalah 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Okay, 1 meter 100 cm. Sebab tu dia darab dengan 100. Dia darab dengan 100. Okay, bila kamu darabkan, kamu akan dapat nilai dia dalam sentimeter. Dalam sentimeter. Okey, kemudian kamu tambahkan macam biasa, dapat jawapan dia. Okey, apa guna semak? Yang bawah ni semak. Ini bila kamu, kalau ada ujian, okey, kalau dalam ujian, okey, dalam ujian kamu, bila kamu dah siap, ada masa lagi sebelum masa tamat, okey. Jadi kamu bersemak. Ni cara semak dia. Cara semak dia jangan buat semula yang ni. Jangan kamu buat semula operasi tambah ni. Kamu semak dulu dengan cara operasi tolak. Okey, kamu akan dapat jawapan dia berapa. Maksudnya kalau tolak betul dengan ataupun tolak ni sama dengan tambah, maksudnya betul lah jawapan kamu. Itu saja. Okey. Okey, yang kedua, dia nak tahu beza. Beza tolak ni ayat matematik. Ayat matematik. Jadi tolak. Jadi tolak dia nak dalam meter. Tolak pula dia nak dalam meter. Jadi mana kena tukar? Yang 12 cm ini kena tukar. Okey. Tetapi kalau cara mudahnya adalah kamu tukarkan dulu kepada sentimeter macam yang dibuat dalam buku 10. Kenapa? Sebab dia dah sini dah ada dah. Apa ni dalam sentimeter kita senang. Kita buat dulu. Okey, kita buat dulu, kita tolak, kemudian baru kita tukar. Okey, nak tukar dulu boleh tapi dia main dengan perpuluhan. Tak ada masalah. Okey. Saya lebih suka tukar dulu sebab saya takut bila saya tak tukar nanti saya terlupa. Saya takut secuai itu. Jadi saya nak selamat bisa tukar dulu. Memang dia mula-mula susah. Okey. Mula-mula rasa susah. Okey. Tetapi di hujungnya kita dah senang. Biasa gitulah. Kalau kita nak berjaya, susah. Kena mula dulu. Kemudian insya-Allah kejayaan akan menunggu depan tu. Bila kita senang dulu, kita tak akan mahu susah. Jadi kejayaan tu kita tak akan dapat. Okey. Itu cara saya. Okey. Jadi ni, saya suka cara yang kedua ni. Sebab saya tukar dulu. Memang dia main dengan perpuluhan. Sebab ni dia main dengan perpuluhan kan. Tapi saya dapat terus jawapan. Okey, saya tak boleh risau. Okey, itu cara saya lah. Okey, seterusnya kita tengok situasi yang seterusnya. Okey, dia bagi gambar macam ni. Ini soalan ni kalau dalam ujian memang glamour. Soalan-soalan jarak macam ni. Dia bagi peta macam ni lah. Okey, jadi rumah asli 814 km daripada rumah ke sekolah. Dan daripada sekolah ke rumah jira tiada. Ini tiada. Segera anu lah. Okey, dia kata berdasarkan gambar rajah di bawah. Okey, saya gambar rajah di atas. Jarak dari rumah asli ke sekolah adalah 3 kali jarak dari rumah jira ke sekolah. Berapakah jarak dalam meter dari rumah jira ke sekolah? Okey, kita tengok sini penyelesaian dia. Dia kata jarak rumah asli dia dah bagi 814 km. Boleh gambar. Dia buat bentuk macam ni lagi senang. Jarak rumah jira. Okey, jarak rumah asli dia kata 3 kali. Jadi kita buat kotak 3. 1, 2, 3. Okey, jadi rumah jira ni. Ni, 1 ni. Sebab dia kata rumah asli 3 kali. Jadi 1, 2, 3 daripada rumah jira. 3 kali ya. Okey, kemudian cara dia apa? Kita guna bahagi. Kenapa bahagi? Sebabnya, okey, kenapa dia buat sini bahagi? Okey. Sebab dia dah bagi jumlah dia. Jumlah dia. Dan dia nak yang 1. Dia nak yang 1. Bila dia nak yang 1, maksudnya memang kena guna bahagi. Bahagi dia lain sikit. Dia terbalik daripada darab. Darab dia bagi
satu, tapi dia nak yang banyak. Tetapi dia bagi yang banyak, kemudian dia nak yang satu. Okey, sebab tu kita guna bahagi. Jadi lawan dia dah 3 kali ni kan darab kan 3 kali kan. Tetapi bila dia nak satu, dia jadi bahagi. Okey. Jadi kamu bahagikan. Okey, untuk bahagi ni dia nak dalam meter. Seperti masa yang saya kata, saya syorkan ialah saya buat dalam meter dulu. Saya tukar sekejap. Dia akan jadi 8,000 macam ni lah. Saya buat macam ni. Okey. Saya terus buat macam ni. Boleh. Macam dia lah. Dia tukar terus sekejap. Saya tukar sekejap. Okey. Tukar sekejap. Kamu akan dapat sini 8,000. Macam ni dia dah. Ni lah sama lah. Kalau saya tak buat macam ni. Macam ni dia agak sukar sikit. Jadi saya buat macam ni. 8,000. 8 ni 8,000. Okey, 1/4 ni sebab saya ingat nota 250. Jadi 8,250. Sebab tu kamu kena ingat ini. Saya punya cadangan ni lah kamu kena hafal. Susah. Tapi insyaAllah di ujung dia senang. 1/2, 1/4. Kemudian 1/5, 1/8 dengan 1/10. Ini cara boleh ni eloknya ialah kamu hafal ini. Dia memudahkan kamu kemudian hari. Okey? Tak nak hafal tak ada masalah. Tetapi saya beritahu ni tip cara nak mudah. Sebab hafal 5 saja bukan susah sangat. Okey? 1/2 berapa, 1/4 berapa, 1/5. Dan nota-nota yang kamu dapat banyak di internet dengan guru-guru kamu bagi tu, insya-Allah boleh. Okey? Jadi bila kamu bagi, kamu akan dapat jawapan dia adalah 2,750 meter. Okey? Tu. Okey, yang ketiga, bersempena dengan kempen kita semula, murid tahun 5 Meteor telah mengumpul 4.67 kg tin minuman jisim kertas yang dikumpulkan. Okey, jisim kertas yang dikumpulkan adalah 12 kali jisim tin minuman itu. Hitung jisim dalam gram kertas yang dikumpulkan. Okey. Okey, penyelesaian dia macam mana? Dia guna operasi darab. Sekarang ni kita nak tahu kenapa dia guna operasi darab. Kenapa dia guna darab? Sebab dia kata dia nak tahu kertas. Okey. Dan dia bagi nota, dia bagi maklumat adalah jumlah kertas itu adalah 12 kali daripada minuman dan dia bagi jisim untuk tin minuman. Sebab tu kena darab. Sebab ada perkataan 12 kali. Okey. Jadi sebab tu darab 12 kali, dia maksudnya darab lah. Darab. Okay, jadi 12 darab ini. Okey, untuk ini kamu boleh buat banyak cara lah. Kamu boleh buat bentuk lazim macam ni. Kamu boleh buat bohorin, okey, ataupun lektis. Okey, kalau lektis dia macam ni. Okey, lektis. Cara lektis ataupun kalau saya guna kaedah bohorin, dia upgrade sikit je daripada lektis. Sama je. Kenapa saya kata dia sama? Sebab kenapa saya suka bohorin? Sebab saya tak suka nak garis-garis macam ni. Saya sebab bulat. Okey, jadi senang. Kita nak buat on the spot tu boleh. Okey. Kenapa saya kata oren? Sebab oren tu bulat. Okey, kalau apple tu dia macam ada lekuk sikit kan. Okey. Okey, jadi bila kamu darabkan itu macam biasa, tukar unit dulu. Tukar unit dulu, kemudian baru darab, kamu akan dapat nilai dia berapa. Itu sahaja. Okey. Seterusnya, okey. Jadual di sebelah menunjukkan menunjukkan isi padu beberapa barang. Puan Ani membeli 2 barang dengan jumlah 10 botol bagi setiap barang. Jumlah isi padu barang yang dibeli ialah 7 liter. Apakah 2 barang yang mungkin dibeli oleh Puan Ani? Okey. Di sini dipanggil cuba jaya. Kamu kena cuba jaya. Cuba jaya itu maksud kamu kena cuba semua. Okey. Maksudnya kamu tahu bahawa setiap barang ini dia beli 10 botol. Okey, tengok jadual ni dia beli 10 botol. Okey. Jadi maksudnya kamu kena darab dulu. Siap macam ni. Kena darab. Jadi 10 darab 0.2, kamu kenapa dapat 0.2? Sebab dia bagi dalam liter. Jadi kamu tukar siap ini kepada yang ni kepada liter, kamu akan dapat 0.2. Ini tak bertukar, yang ni kamu akan dapat 0.5. Yang ni kamu akan dapat 0.45. Tukar siap sebab dia nak dalam liter. Dia tak sebut dalam liter. Tapi dia beritahu dalam liter ni. Ni tersirat. Okey, isi tersirat. Jadi kamu darab siap, kamu akan dapat sini. Okay, bila kamu tambahkan jumlah dia, dan dia kata isi padu 2 barang. 2 barang tu adalah
7 liter. Jadi kamu kena tambah macam ni. Dia tambah. Ini tambah ni. Cuba lah ni tambah ni dapat apa. Ni tambah ni dapat apa. Okey. Dia cuba jaya. Jadi kamu akan dapat nilai dia berapa. Boleh? Okey. Jadi dua barang yang mungkin dibeli oleh Puan Ani ialah susu kurma dan minyak zaitun, atau jus delima dan pencuci tangan. Okey, nampak Itu punya tu. Okey, kadang-kadang soalan ni pun ada dalam ujian ataupun dalam IQ test. Okey, dia ada, dia sebab cuba jaya. Cuba jaya. Okey, kamu kena cubalah. Kena cepat. Okey. Sekarang ni dia kata sini, kita tengok sini pula contohnya, Puan Ani hendak mengisi sebotol jus delima sama banyak ke dalam 2 biji gelas. Saiz gelas yang mana perlu dipilih? Ceritakan. Okey, antara gelas P ataupun gelas Q. Macam mana kita nak buat? Jus delima. Mana jus delima? Okey, jus delima 10 botol beli. Okey. 10 botol. Kemudian nilai dia adalah 2.5. Okey, dia nak masuk dalam 2 gelas saja. Mengisi sebotol, tak maaf, sebotol. Sebotol ialah 0.25. Jadi mana yang sesuai untuk dipilih? Jadi kamu kena sama banyak. Sama banyak operasi apa? Sama banyak adalah bahagi. Okey. Jadi bila bahagi tu kamu bagilah 250 pada bagi ml bahagi 2, kamu akan dapat nilai dia 125 ml. Jadi mana yang sesuai? P atau Q? Q lebih sesuai. Sebab kalau P dia kurang 5, kurang 5 ml. Jadi tak boleh lah, nanti air tumpah. Jadi ambil Q yang sesuai. Okey. Seterusnya kita cuba. Dalam muka surat 213 kita nak tengok latihan ini, kita cuba buat sama-sama. Okey. Okey, kita pergi. Sekarang ni kita dah habis tu, kita nak kembali ke rumah. Nak buat kerja tak boleh buat dalam laut. Kan kita dah tengok ikan, apa berenang semua tu. Sekarang kita nak balik ke rumah. Jom kita balik sama-sama. Okey, jadi kita dah sampai di rumah, kita buat kertas. Okey, kita buat yang pertama. Puan Anita membeli selai kain putih dan kain batik. Okey, panjang kain putih ialah 23/4 meter. Panjang kain batik lebih 1.5 meter daripada panjang kain putih. Hitung panjang dalam sentimeter kain batik yang dibeli oleh Puan Anita. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita kena keluarkan maklumat dia dulu. Okey, maklumat dia dulu. Dia ada kain putih. Okey, kain putih dan kain batik. Okey, kain putih dan kain batik. Panjang kain putih. Kain putih adalah 23/4. Panjang kain batik 1/5 lebih. Maksudnya sini lebih. Lebih ni apa? Tambah. Tambah. Lebih tu tambah. Jadi kita buat tambah 1.5 meter. Okey. Tambah 1.5 meter. Dia bukan jawapan dia tambah. Okey. Daripada panjang kain putih. Hitung panjang dalam cm kain batik yang dibeli oleh Puan Anita. Okey, sekarang ni kita dah ada maklumat, kita dah ada operasi tambah dan nak tahu panjang. Jadi ayat matematik kita adalah 23/4 meter tambah 1/5 meter sama dengan anu. Okey, kalau saya dulu saya suka tulis y, tapi boleh juga kena buat petak ke, nak buat y tak kisah mana. Okey, sepada anu ni pelbagai boleh, yang penting jangan nombor je. Okey, ataupun jangan o ni macam zero kan, macam kosong, ada sifar, jadi letak boleh, sebegitu boleh, terpulang. Okey, bila dah ayat matematik ni kamu dah selamat dah. Sekarang ni kita nak selesaikan dia ialah kamu kena tukarkan dia ini kepada perpuluhan dulu. Jadi dia akan dapat 20.75 meter. Tambahkan dengan 1.5 meter. Jadi kamu akan dapat jawapan dia berapa? 22 kan? Kalau kamu tak pasti, kamu buat macam ni. 20.75 tambah 1.5. Okey, jadi kamu akan dapat sini 5, 12, 1, 2, 2. Jadi jawapan dia dah 22.25 meter. Itu sahaja. Sorry, bukan meter. Dia nak dalam sentimeter. Saya pun tak puas Dia nak dalam sentimeter, jadi kamu kena darabkan dengan 1
100. Jadi kamu akan dapat 200 gerakkan berapa titik? 1, 2, kamu akan dapat 2225 cm. Itu sahaja. Okey? Boleh? Okey, seterusnya tengok soalan yang seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, soalan seterusnya dia bagi gambar rajah macam ni, ada bola dan ada pemberat di sini. Okey, yang rajah di atas menunjukkan berapa biji bola getah yang sama jenis dan saiz di atas sebuah penimbang yang seimbang. Hitung jisim dalam gram G sebiji bola getah itu. Okey, nak tahu sebiji ni berapa. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Dia nak sebiji. Bila sebiji ingat bila dia bagi jumlah sini, ini jumlah. Ini adalah jumlah. Okey, kemudian dia nak sebiji. Okey, sebiji. Maksudnya kena guna operasi apa? Kemudian ada perkataan sama jenis. Ini adalah bahagi. Okey, sama jenis bahagi. Jadi macam mana nak buat? Jadi 2 dia nak gram pula. Okey, jadi nak selamat ialah kita tukarkan dulu. Okey, darabkan dengan 1000. Kamu akan dapat adalah 2100 gram. Okey, jadi 2100 gram bahagikan dengan, ada berapa biji bola ni? Bahagi dengan 7. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah 300 gram untuk 1 biji. Itu sahaja. Itu sahaja. Okay. Ini dikira ayat matematik lah ni. Ini contoh. Kalau bahagi ni pun contoh sebagai ayat matematik. Okey. Buat bahagi macam tu. Jadi bila kamu, kaedah dia bila kamu potong lah. Potong, kamu akan dapat nilai dia 300. Nak buat bahagi macam biasa pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Seterusnya. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, ni untuk isi padu. Ingat bila isi padu, tolong tengok dulu jadual di sebelah sini. Kena perhatikan dulu jadual. Okey. Okey, jadual di sebelah menunjukkan isi padu 3 bekas air minuman yang disediakan oleh lighting. Hitung jumlah isi padu dalam liter air minuman di dalam ketiga-tiga bekas itu. Okey, nak tahu berapa liter jumlah. Okey. Jadi bila jumlah kita tukar sini. Ingat bila jumlah ini adalah tambah. Itu kata kunci yang kamu kena tahu. Okey. Okey, kemudian dia nak dalam liter. Jadi kita senaraikan dulu. Kita dah tahu pertama kita senaraikan dulu. Ayat matematik 3.18 liter tambahkan dengan 750 ml tambahkan dengan 3/1/2 liter sama dengan Okey, ini ayat matematik dia. Sekarang ni dia nak dalam liter. Jadi yang kita kena tukar adalah 750 dan juga 3/1/2 liter. Okey, jadi yang ni kita tukar dulu. Ini 750 ml bahagikan dengan 1000. Jadi kamu akan dapat 0.75 liter. Okey, yang kedua pula kita bawa ke sini. 3 liter lah. Kita nak tukar 1.52 je. 1.2 darabkan dengan okey, 1/2 ni kita bahagilah. 1/2. Jadi 1/2 ataupun darab bahagi dah senang buat ni. 2/1. Okey, jadi kamu akan dapat sini sifar 1 titik sini sifar 5 10 tolakkan. Jadi kamu akan dapat 0.5 liter. Jadi bila tambah dengan 3, okey, kamu akan dapat 3.5 liter. Dah selesai itu baru kita tambahkan. Jadi 3.18 liter dengan 0.75 liter tambahkan dengan 3.5 sifar liter. Itu saja. Jadi nombor 13 1 9 14 tambah 5 14 1 naik atas ini akan dapat 7. Okey, jadi jawapan dia adalah 7.43 liter. Okey. Jadi faham? Jadi itu saja perkongsian saya untuk hari ini.
Semoga kamu dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan, dan mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Itu biasa kerana saya seorang manusia. Okey, jadi itu saja. Selamat belajar, selamat mencuba. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.